Hai semua, selamat datang ke channel Cikgu Tan. Dalam video ini, Cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 2, bab 3, rumus algebra. Okey, dan satu standard pembelajaran iaitu membentuk rumus berdasarkan situasi. Jom kita mula. Okey, apakah itu rumus algebra? Rumus algebra ialah ungkapan algebra yang ditulis dalam bentuk persamaan dan dibentuk dengan menghubungkan beberapa pemboleh ubah ataupun pemalar. Okey. Sebagai contoh, C sama dengan 58A tolak 9B tambah 8. Okey, contoh yang kedua, P sama dengan 4X tambah 7Y tolak 3Z. Dan satu contoh lagi, 5M tambah 6N sama dengan F. Okey, dalam contoh ini, A, B, X, Y, Z, M, N merupakan pemboleh ubah. Okey, A, B, X, Y, Z, M, N merupakan pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah dalam sesuatu rumus boleh diwakili dengan huruf A hingga Z. Dan apa itu pemalar? Pemalar ialah constant, iaitu suatu nombor yang telah tetap dan tidak akan berubah dari masa ke masa. Okey, dalam contoh ini, 8 ialah pemalar. Okey, 8 ialah pemalar dalam contoh ini. Manakala nombor di hadapan pemboleh ubah ialah perkali. Nombor di hadapan pemboleh ubah ialah perkali. Okey, contohnya perkali bagi A ialah 58, perkali bagi X ialah 4, perkali bagi M ialah 5. Okey, dan satu lagi istilah yang semua pelajar kena faham iaitu perkara rumus. Okey, dalam contoh ini CPF merupakan perkara rumus. Okey, dan perkara rumus ialah sebutan linear dengan perkali 1. Apa maksud sebutan linear? Sebutan linear ialah kuasanya mesti 1, iaitu C kuasa 1, P kuasa 1, F kuasa 1. Dan perkalinya mesti 1, tak boleh 2C, 2P, 2F. Mesti 1C, 1P, 1F lah. Okey. Perkara rumus boleh ditulis di sebelah kiri ataupun kanan. Tetapi biasanya dan sebaik-baiknya perkara rumus ini ditulis di sebelah kiri. Okey? Okey. So, marilah kita lihat contoh pertama. Okey, contoh pertama. A ialah kuasa 2 bagi hasil tambah X dan Y. Tulis rumus A dalam sebutan X dan Y. Okey. Jadi, kita lihat penyelesaian. A ialah maksudnya A sama dengan. Kemudian, hasil tambah X dan Y. Okey, kita perlu tulis X tambah Y seperti ini. Dan jangan lupa kuasa 2 bagi hasil tambah X dan Y. Okey, so kita kena kuasa 2 kan ungkapan ini. Kuasa 2 kan ungkapan ini. Okey, seperti ini. So, ini sahaja untuk jawapan bagi contoh pertama ini. Okey, senang saja kan? Okey, seterusnya. Contoh kedua.
Alia berumur tahun dan kakaknya berumur 5 tahun lebih berusia daripadanya. Okey, Alia berumur tahun, kakaknya berumur 5 tahun lebih berusia daripadanya. Jumlah umur mereka ialah T. Jumlah umur ialah T. Tulis rumus algebra yang mewakili jumlah umur mereka. Okey. Jadi T ialah perkara rumus. Okey, kita kena cari T. Okey. Jadi T ialah umur Alia tambah umur kakaknya. Okey, umur kakaknya. Umur Alia telah diberi iaitu tahun. Okey, so kita tulis A. So, berapa umur kakaknya? Adakah 5 tahun kita tulis 5 saja? Bukan ya, sebab umur kakaknya ialah 5 tahun lebih berusia daripadanya. Jadi, umur kakak Alia ialah tambah 5. Ataupun you boleh tulis 5 tambah pun boleh. Okey, sekarang kirakan sebutan yang serupa. Okey, iaitu tambah ialah 2A. Jawapan yang betul ialah T sama dengan 2A tambah 5. Okey? Okey, seterusnya kita lihat contoh yang ketiga. Harga tiket masuk ke sebuah museum ialah RM10 bagi seorang dewasa dan RM4 bagi seorang kanak-kanak. Pada suatu hari tertentu, M orang dewasa dan N orang kanak-kanak melawat ke museum itu. Tuliskan jumlah kutipan P bagi tiket masuk itu. Okey. So, jadi P ialah perkara rumus. Okey, tuliskan jumlah kutipan P. P ialah perkara rumus. Dan kita lihat di sini harga tiket bagi seorang dewasa. Okey, seorang dewasa ialah RM10. Okey, kalau ada 2 orang dewasa, kutipan ialah sebanyak RM10 darab 2, betul? So, di sini soalannya kata M orang dewasa. M orang dewasa. Maka, kita kena ambil 10 darab M. Okey? Bagi orang dewasa pada hari tersebut. Okey, jadi P sama dengan 10 darab dengan M, yang ini adalah untuk orang dewasa. Kemudian kita kena tambah untuk kanak-kanak. Untuk kanak-kanak juga serupa, kita hanya perlu darab harga tiket bagi seorang kanak-kanak iaitu RM4 kan, dengan bilangan yang diberi iaitu N orang kanak-kanak. Okey, jadi 4 darab N ialah 4N. Maka P sama dengan 10M tambah 4N. Okey, senang saja kan? Okey, seterusnya. Seterusnya contoh yang keempat. Okey. Diberi setiap buku kerja dan kotak pensel masing-masing berharga RM5.80 dan RM4.60. Okey. Tulis rumus harga RMQ yang perlu dibayar oleh Li Hong yang membeli buah buku kerja. Ini ialah bilangan buku kerja yang dibeli. Dan B buah kotak pensel. Okey. So, contoh ini adalah hampir sama dengan contoh 3 tadi. Okey, kita kena cari harga buku kerja yang perlu dibayar. Okey, harga buku kerja yang perlu dibayar dengan darab harga seunit buku kerja iaitu RM5.80 dengan bilangan buku kerja yang dibeli. Okey, dia beli berapa? Dia beli buah. Okey, kita hanya darab saja. Okey, so kita boleh terus tulis. Okey, Q sama dengan 5.8 darab dengan Okey. Dan tambah dengan apa? Tambah dengan harga kotak pensel yang perlu dibayar lah.
Yaitu harga seunit darab dengan bilangan yang telah diberi, yaitu 4.6 darab dengan B. Okey, 4.6 B. Okey, boleh faham kan? Seterusnya, contoh yang kelima, diberi bahawa hasil tambah bagi P dengan 3 nombor bulat yang berturutan dalam tertib menaik ialah S. Nombor terkecil antara 3 nombor yang berturutan itu ialah 2Q. Ungkapkan rumus bagi S. Okay, so S ialah perkara rumus. Sekarang kita kena cari S. Okay, dia kata P kena tambah dengan 3 nombor bulat yang berturutan dalam tertib menaik. Okay, baik. So, kita kena faham apakah maksud 3 nombor bulat berturutan. Okey, 3 nombor berturutan, nombor bulat berturutan. Contohnya, okey, cikgu bagi contoh. 4, nombor seterusnya apa? 5, nombor seterusnya ialah 6. Okey, ini ialah contoh 3 nombor bulat yang berturutan. So, 4 tambah berapa sama dengan 5? Okey, tambah 1. 5 tambah 1 sama dengan 6. Jadi, kita boleh tulis seperti ini. Okey, kita boleh tulis seperti ini. Okey, 4, 5, kita tulis 4 tambah 1. Dan 6 ini, kenapa 4 tambah 2? Sebab 4 tambah 1, tambah lagi 1. Jadi, 4 tambah 2. Okey, so sekarang kita perlu cari hasil tambah bagi 3 nombor. Okey, hasil tambah ataupun jumlah 3 nombor bulat yang berturutan itu. Okey, iaitu sebab nombor yang terkecil telah diberi iaitu 2Q. So kita tulis apa? 2Q. Okey, 2Q. Kemudian nombor yang kedua ialah 2Q tambah 1. Okey, seperti contoh tadi, 4 tambah 1 untuk 5 kan. Dan seterusnya nombor yang ketiga, kita kena tulis 2Q tambah 2. Okey, boleh faham? Kemudian kita kirakan sebutan yang serupa iaitu 2Q tambah 2Q tambah lagi 2Q. Jadi berapa Q? 6Q. Dan 1 tambah 2, kita dapat 3. Okey, so 6Q tambah 3 ialah hasil tambah 3 nombor bulat yang berturutan itu. Jadi sekarang kita boleh tulis perkara rumus S ini sama dengan kena tambah Q, kena tambah P. So kita tulis P tambah 6Q tambah 3. Okey. Ungkapan ini yang kita dapat ini tambah lagi P. Sebenarnya kata hasil tambah bagi P dengan 3 nombor bulat yang berturutan. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya ialah contoh yang ke-6. Harga sehelai kemeja ialah RM40. Manakala harga sehelai seluar ialah RM50. Okey, baik. Diskaun sebanyak 15% diberikan pada harga sehelai kemeja. Manakala diskaun 20% diberikan pada harga sehelai seluar. Asfar membeli M helai kemeja dan N helai seluar. Okey, ini bilangan yang dibeli. Tulis rumus harga yang perlu dibayar P dalam sebutan M dan N. Jadi, contoh ini P ialah perkara rumus. Okey, so kita asingkan, kita kirakan harga kemeja yang diberi. Okey, so kita tulis P sama dengan 40 ini ialah harga asal sehelai kemeja. So kita perlu darab berapa? 85%.
Oke, ataupun darab 85 bahagi 100. Kenapa? Ini diskaun 15. Oke, diskaun 15%. Maka kita kena bayar 85%. Oke, kalau tiada diskaun, kita kena bayar 100%. Betul tak? So, sekarang telah diskaun 15%, maka kita ambil 100 tolak 15, maka kita dapat 85%. Okey, maknanya kita perlu bayar 85% saja daripada RM40 ini. Okey? Dan kita perlu darab M. Okey, sebab ini bilangan helai kemeja yang dibeli oleh Azfar. Okey. Kemudian kita tambah harga asal sehelai seluar ialah 50. Okey, so dia diskaun 20%, kita kena bayar berapa persen? Kita kena bayar 80%. Dan jangan lupa kita kena darab dengan bilangan seluar yang dibeli, iaitu N. Okey, kemudian boleh tekan kalkulator 40 darab dengan 85 bahagi 100, kita akan dapat 34. Dan darab dengan M. Kemudian tambah, tekan kalkulator. Okey, kita dapatkan jawapan 40. Kemudian darab dengan N. Jadi, jawapan untuk contoh 6 ini ialah P sama dengan 34M tambah 40N. Okey. Contoh yang ke-7. Cikgu Nora membeli P karton minuman tin untuk diagihkan kepada N orang pelajar. N orang pelajar. Bilangan pelajar ialah N. Baik. Daripada sejumlah minuman tin tersebut, 9 tin dikeluarkan untuk dibahagi kepada guru mata pelajaran. Okey. Jika satu karton mengandungi 24 tin minuman. Okey. Kita ada P karton. Dia kata satu karton ada 24 tin minuman. Tulis rumus bilangan tin minuman yang diterima oleh setiap pelajar. A. Dalam sebutan N dan P. Okey, soalan yang panjang ini. Okey. So, kita kena tentukan jumlah tin minuman yang ada. Betul? Jumlah tin minuman yang ada. Okey? Kita lihat di sini, setiap karton mengandungi 24 tin. Okey? Satu karton 24 tin. Sekarang P karton. Okey? Sekarang P karton ada berapa tin? Hanya darab sajalah kan? So, 24 P. Okey, kita tulis jumlah tin minuman. Okey, yang dibeli 24 darab dengan P karton. Dan daripada 24 P tin minuman ini, 9 tin akan diberi kepada guru subjek. So, bilangan tin minuman untuk pelajar tinggal berapa? So, kita kena ambil 24P tolak 9. Okey, so yang ini adalah bilangan tin minuman untuk pelajar. Okey, boleh faham? Maka setiap pelajar, setiap pelajar A ini dapat berapa tin? Okey, A ialah bilangan tin pelajar yang diterima oleh setiap pelajar. So, kita boleh tulis A sama dengan, ambil ungkapan ini bahagi dengan N. N ialah bilangan orang pelajar. Ungkapan ini kena bahagi N, bilangan pelajar. So A sama dengan 24P tolak 9 bahagi N. Kita teruskan. Baik. Contoh yang ke-8. Contoh yang ke-8. Hani mengambil 20 saat untuk berjalan sejauh 10 meter. Tulis rumus bagi tempoh perjalanan yang diambil oleh Hani T dalam minit dari rumahnya ke sekolah yang berjarak R kilometer.
Okey, kita lihat penyelesaian. Okey, diberi yang 20 saat. Okey, dia boleh berjalan sejauh berapa meter? 10 meter. Okey. Tetapi sekarang kita kena cari tempo perjalanan yang diambil oleh Hani ya, T ya, dari rumahnya ke sekolah kan. So kita letak perkara rumus di atas ini. Okey, di atas 20 ini. Okey, masa letak di bahagian inilah. So cikgu tulis di atas 20 T dan jarak adalah R. Dan jangan lupa T ini dalam minit, R dalam kilometer. Maka 20 saat ini kena tukar kepada minit. So saat tukar ke minit kena bahagi 60. Okay, so 20 kena bahagi 60. Boleh? Dan 10 kena bahagi 1000. Sebab meter kena tukar kepada kilometer. Okay, so kena bahagi 1000. Baik, jadi T kena bahagi 20 bahagi 60. Okay, so cikgu tulis seperti ini ya. T atas bahagi bawah. Atas bahagi bawah. Tulis sama dengan atas bahagi bawah. Okay, so kenapa cikgu tulis seperti ini? Sebab ini bahagi. Kenapa cikgu boleh tulis darab? Ini pun bahagi. Kenapa cikgu tulis darab? Okay, kita lihat ini ya. Yang atas T ini perkara rumus kita bahagi dengan 20 per 60. Okay. Contohnya, cikgu tulis seperti ini. T bahagi 20 per 60. Kalau kita tukarkan operasi bahagi kepada darab, maka kedudukan pengangka dengan penyebut kena tukar tempat. Kena tukar tempat. Jadi 60 per 20. So, cikgu boleh tulis seperti inilah. 60 di atas darab. Kemudian 20 di bawah. So, sama keadaan ini dengan R bahagian sini. Okay. Okay, sorry. 60 boleh bahagi 20. Okay, sama dengan 3. So, bahagian kiri ini, sebelah kiri ini tinggal 3 T lah. Okay, kita lihat ini. So, atas R bahagi dengan 10 bahagi 1000. So, kita tulis seperti ini. So, bila operasi bahagi ditukarkan kepada operasi darab, maka pengangka dengan penyebut kena tukar tempat seperti ini. So, 1000 boleh naik ke atas lah. R darab dengan 1000 bahagi dengan 10. Okay? So, 1000 bahagi 10 berapa? Ialah 100. Okay, so cikgu tulis T sama dengan, sini ada 3 kan? Bila pindahkan 3 ke sebelah kanan, maka dia akan dibahagikan. So, 10 bahagi dengan 3. 100 per 3. 100 per 3. Okay, jangan lupa sini ada R. So, T sama dengan 100 per 3R. Okay? Baik, so jawapan boleh ditulis dalam bentuk pecahan tak wajar seperti ini. So, mungkin ada pelajar tanya, cikgu, bolehkah saya tulis R di belakang 100? Okay, seperti ini. Okay, tuliskan R di belakang 100. Tentunya boleh ya, tetapi ingat jangan tulis R ini di sebelah 3 pula, di bawah pecahan ya. Sebab kalau R ditulis di bawah sudah jadi bahagi ya, sudah jadi bahagi. Dia kena darab 100 darab R. Okay, tak boleh tulis di bawah pecahan. Okay, selain itu jawapan juga boleh dalam bentuk apa? Pecahan bercampur. Okay, pecahan bercampur dalam bentuk ini ya. So 33 dan 1/3 R. Ini pecahan bercampur. Ataupun juga boleh dalam bentuk nombor perpuluhan pun boleh lah. 33.33R. Okay, dan cikgu biasanya galakkan pelajar
tulis dalam bentuk inilah pecahan tak wajar ataupun pecahan bercampur lah. Okay? So, setakat ini saja untuk video kali ini. Seperti biasa, sekiranya ada persoalan, bolehlah tulis di ruangan komen. Dan kalau rasa video ini membantu, sila like, share dan jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.